Pernahkah Anda tertanya-tanya mengapa pada usia yang sama, sesetengah orang sihat dan cerdas, manakala yang lain semakin lemah? Jika Anda mengetahui pungka sebenarnya yang mewujudkan perbedaan itu, Anda mungkin akan berasa amat terkejut. Kajian perubatan dalam dan luar negara baru-baru ini telah mendedahkan bahwa terdapat 5 tabiat harian yang kelihatan tidak berbahaya, tetapi sebenarnya sedang memendekkan jangka hayat Anda sedikit demi sedikit pada masa ini. Apa yang lebih menakutkan ialah ia bukanlah tingkah laku toksik yang jelas seperti merokok atau meminum alkohol, tetapi tabiat-tabiat kecil yang kita ulangi setiap hari tanpa menyadari bahwa ia sedang mempercepatkan proses penuaan secara senyap. Secara khususnya, 5 tabiat ini telah terbukti mempercepatkan penuaan bermula dari peringkat sel, sekaligus melemahkan jantung, otak, dan sistem imun. Hanya dalam beberapa menit akan datang, Anda akan mengetahui 5 tabiat tersembunyi yang sedang memendekkan hayat Anda dan Kara untuk memulihkan kesannya bermula dari hari ini. Pertama, saya akan menunjukkan satu tabiat pagi yang tidak disangka-sangka sedang merosakkan kesehatan kardiovaskular secara senyap tanpa Anda sadari. Kedua, saya akan menjelaskan satu korak tingkah laku sosial yang biasa yang berkait rapat dengan kadar kematian awal melalui pelbagai kajian. Ketiga, kita akan meneliti tabiat salah pada waktu malam yang menghalang pemulihan badan dan mempercepatkan penuaan. Keempat, saya akan menunjukkan kesilapan dalam pemakanan yang dilakukan oleh kira-kira 7% warga emas yang menyebabkan tulang dan organ dalaman menjadi lemah dengan cepat. Dan akhirnya, perkara kelima ialah faktor gaya hidup yang malah jarang disebut oleh para dokter, namun pada hakikatnya ia memberi kesan paling fatal terhadap usia panjang. Kesemua perkara ini disertakan dengan penyelesaian yang mudah dan praktikal yang boleh dilakukan oleh sesiapa sahaja. Jika Anda menonton video ini sehingga tamat, Anda akan mempunyai plan tindakan khusus untuk menempuh usia tua yang sehat dan penuh tenaga. Tabiat pertama, meninggalkan sarapan atau makan terlalu lewat. Tabiat meninggalkan sarapan atau makan sarapan terlalu lewat mungkin kelihatan tiada masalah besar dari luaran, tetapi hakikatnya ini adalah tindakan berbahaya yang secara senyap memakan masa hidup Anda. Terutamanya selepas umur 60 tahun, ramai orang berpikir bahwa pagi-pagi saya tak rasa lapar atau dengar kata puasa berselang intermittent fasting. Bagus untuk kesehatan, jadi mereka sering mengabaikan sarapan. Walau bagaimanapun, tabiat ini menyebabkan masalah yang jauh lebih besar daripada yang Anda sangkakan. Semakin meningkat usia, proses metabolisme menjadi semakin perlahan. Jika Anda meninggalkan sarapan, irama ini akan terganggu sepenuhnya. Badan terpaksa merembeskan hormon stres kortisol secara berterusan untuk mengekalkan gula dalam darah. Menurut siasatan kumpulan penyelidik kardiologi di sebuah hospital besar di negara ini, jika keadaan ini berlarutan, bebanan akan terkumpul pada jantung dan saluran darah, meningkatkan risiko serangan jantung atau stroke sehingga 21%. Tetapi, perkara yang mengejutkan tidak berhenti di situ. Jika Anda makan hidangan pertama hari itu terlalu lewat, badan tidak dapat mengawal gula darah dan insulin dengan betul membawa kepada penyerapan nutrisi yang kurang berkesan. Waktu pagi adalah masa di mana sensitivity insulin paling tinggi. Jika Anda terlepas waktu emas ini, paras gula dalam darah akan kekal tinggi dalam tempo yang lama, meningkatkan kemungkinan menghidap kencing manis jenis 2 secara mendadak. Hakikatnya, di Malaysia, fakta bahwa setiap pon orang berumur lebih 65 tahun, terdapat kira-kira 1 orang menghidap kencing manis, juga mempunyai kaitan rapat dengan tabiat pemakanan ini. Meninggalkan sarapan juga memberi tamparan hebat kepada otak. Otak menggunakan glukosa sebagai bahan api utama. Jika perut dibiarkan kosong terlalu lama, keupayaan menumpukan perhatian dan ingatan akan mengalami masalah. Menurut satu kajian ke atas warga emas, mereka yang kerap meninggalkan sarapan mengalami penurunan fungsi kognitif yang jauh lebih cepat dan kadar menghidap demensia lebih tinggi. Sehingga 3x5% berbanding mereka yang bersarapan dengan lengkap. Ramai orang telah mengabaikan fakta bahwa satu hidangan mudah sebenarnya berkait secara langsung dengan kesehatan otak sebegitu rupa. Selain itu, masalah kehilangan otot juga tidak boleh dipandang ringan. Selepas 60 tahun, pertempuran dengan sarkopenia, penyusutan otot, bermula secara semula jadi.
Jika sarapan tidak membekalkan protein yang cukup, badan akan menguraikan ototnya sendiri untuk mendapatkan tenaga. Ini menyebabkan stamina menurun dengan cepat, keupayaan mengimbangi badan menjadi lemah, meningkatkan risiko terjatuh. Terjatuh adalah salah satu kemalangan yang paling biasa dan berbahaya bagi warga emas. Sistem imuniti juga menerima kesan yang membawa maut. Sarapan adalah isyarat penting untuk memulakan irama imuniti harian. Jika terlepas hidangan ini, penghasilan sel darah putih menjadi perlahan, ketahanan terhadap virus atau jangkitan dari luar juga menurun dengan ketara. Pada usia di mana hanya sekali selesema atau sekali jangkitan boleh bertukar menjadi penyakit besar, perkara ini menjadi semakin berbahaya. Jadi, adakah penyelesaiannya rumit? Sama sekali tidak. Anda hanya perlu makan sarapan yang kaya dengan protein dalam tempo 2 jam selepas bangun tidur. Sila ambil kira-kira 25,3 gram protein daripada telur, rebus, dada, ayam, yogurt, Greek atau yogurt kurang manis, keju, rendah lemak, disertai dengan jenis karbohidrat kompleks seperti bubur, oat, atau roti, bijirin penuh, supaya tenaga dapat dikekalkan lama. Jika ditambah dengan lemak sihat seperti kekacang atau buah avokado, ia sangat bagus untuk kesehatan otak dan keseimbangan hormon. Hanya satu tabiat muda ini akan membantu memulihkan irama, biologi badan, menstabilkan gula darah, melindungi otot, dan membekalkan bahan api yang diperlukan untuk otak. Hakikatnya, mereka yang hidup sehat dan bertenaga selepas umur 60 tahun, semuanya menganggap sarapan sebagai satu kewajiban, bukan pilihan. Mereka melihat sarapan sebagai obat yang berharga dan menggunakannya sebagai senjata paling ampuh untuk bersedia bagi hari baharu. Masih belum terlambat mulakan pelaksanaannya bermula pagi esok. Tabiat kedua yang menghakis nyawa ialah gaya hidup duduk terlalu lama. Hari ini, tabiat ini diumpamakan sebagai kara merokok gaya baharu kerana akibat menakutkan yang dibawanya. Tahukah Anda jika duduk di kerusi melebihi 6 jam setiap hari, perkara itu sahaja sedang mengurangkan jangka hayat Anda, sama ada menonton televisian, membaca buku, atau melakukan aktiviti hobi, perbuatan duduk diam di satu tempat tanpa bergerak sedang menyebabkan perubahan yang amat negatif di dalam badan. Masalah yang paling mudah dilihat ialah aliran darah ke kaki menjadi perlahan dengan ketara. Oleh itu, sisa lemak cepat terkumpul dalam saluran darah mempercepatkan proses pengerasan arteri jauh lebih laju berbanding ketika bergerak. Hasil pemantauan jangka panjang ke atas 5,000 warga emas menunjukkan mereka yang banyak duduk mempunyai risiko kematian akibat penyakit jantung hampir 40% lebih tinggi walaupun mereka ada bersenam secara berasingan. Satu sesi berjalan kaki pada waktu pagi tidak dapat menampung kerosakan akibat tabiat duduk diam sepanjang hari. Masalahnya belum berhenti di situ. Apabila duduk terlalu lama, otot tidak bekerja jadi keupayaan mengawal gula darah juga terganggu. Jika otot tidak menggunakan glukosa, paras gula dalam darah selepas makan akan kekal tinggi dalam tempoh yang lama, mula merosakkan saluran darah dan saraf. Hakikatnya, ramai orang mengulangi tabiat ini walaupun belum didiagnosis kencing manis, tetapi sudah ada tanda-tanda rintangan insulin seperti fasa pradiabetes. Tulang dan sendi juga menerima kesan yang sangat buruk. Duduk lama menyebabkan tulang belakang tertekan secara tidak normal, cakera tulang haus lebih cepat dan sakit belakang menjadi kronik. Otot-otot di sekitar pinggul menjadi pendek, otot punggung menjadi lemah, menyebabkan gaya berjalan dan postur menjadi salah. Ini mengurangkan keupayaan mengimbangi badan, meningkatkan risiko terjatuh, salah satu punca kematian utama dalam kalangan orang berumur lebih 65 tahun di Malaysia. Fungsi imuniti juga terjejas stroke. Sistem limpatik berperanan membuang sisa dan toksin dalam badan, tetapi kerana ia tidak mempunyai pam seperti jantung, jika otot tidak bergerak, maka cekair limfa tidak boleh mengalir. Akibatnya, tabiat duduk lama melumpuhkan seluruh sistem imuniti menjadi punca penyakit keradangan merebak ke seluruh badan. Dari segi mental juga sangat berbahaya. Aliran darah yang berkurang menyebabkan pengurangan oksigen ke otak. Akibatnya bahagian hipokampus yang bertanggung jawab terhadap ingatan semakin mengecil. Imej imbasan otak telah membuktikan bahawa warga emas yang menghabiskan sebahagian besar masa seharian dengan duduk mempunyai kadar penurunan kognitif yang lebih cepat dan tanda-tanda awal demensia muncul lebih jelas berbanding orang lain. Namun,
Berita baiknya ialah, untuk menyelesaikan masalah ini, tidak semestinya perlu bersenam dengan intensiti tinggi. Kuncinya ialah, jangan duduk terlalu lama. Amalkan tabiat setiap 10 menit, bangun bergerak walaupun hanya 2 menit. Pergi ke dapur minum segelas air, angkat paha tinggi di tempat kejadian atau regangkan badan secara ringkas sudah cukup untuk mengembalikan proses metabolisme dan peredaran darah kepada normal. Apa yang penting ialah menyelitkan pergerakan-pergerakan kecil ke dalam kehidupan seharian. Berdiri semasa menjawab telepon, menjinjit tumit kaki, semasa menunggu bancuh kopi, atau bangun duduk di kerusi makan 10 kali juga adalah senaman kekuatan otot yang hebat. Gerakan-gerakan kecil ini yang terkumpul dalam sehari akan menjadi perisai kukuh melindungi badan Anda. Jika boleh, semasa membaca buku atau bekerja, jangan hanya duduk, manfaatkan meja berdiri atau ubah posisi duduk dan berdiri secara bergilir-gilir. Apa yang penting bukan melarang duduk sepenahnya, tetapi mengelakkan keadaan tidak bergerak secara berterusan dalam masa yang lama. Hakikatnya, warga emas yang panjang umur di dunia semuanya bergerak sepanjang hari karena sesuatu tujuan. Bukan waktu senaman yang tetap, tetapi kehidupan mereka itu sendiri adalah pergerakan. Badan kita direka untuk bergerak, dan mematuhi reka bentuk itu adalah rahasia asas dan paling penting untuk menjaga kesehatan selepas umur 60 tahun. Tabiat ketiga yang menghakis jangka hayat berpunca daripada satu perkara yang nampak mudah, tidak minum air secukupnya dalam sehari. Ramai pakcik dan makcik yang berumur sering mengabaikan minum air dengan alasan tak rasa dahaga atau minum air nanti kena pergi tandas banyak kali. Tetapi tabiat ini memudaratkan badan lebih daripada sekadar rasa dahaga semata-mata. Selepas 60 tahun, rasa dahaga secara semula jadi menjadi tumpul, menyebabkan Anda mungkin tidak sedar diri sedang kekurangan air, sedangkan badan sedang perlahan-lahan kering dari dalam. Apabila badan kurang air, perkara pertama yang berlaku ialah darah mula menjadi pekat dan likat. Apabila itu berlaku, jantung terpaksa mengepam dengan lebih kuat dan lebih kerap untuk menolak darah ke seluruh badan, membawa kepada tekanan darah tinggi dan menambah beban kepada otot jantung. Satu kumpulan penyelidik di sebuah hospital university besar telah memantau 50,000 orang selama 25 tahun dan mendapati bahwa mereka yang mengalami dehidrasi kronik mempunyai risiko kegagalan jantung 50% lebih tinggi berbanding orang biasa. Apabila jantung yang sedia penat akibat penuaan ditambah pula dengan keadaan kurang air, ia akan mengalami keadaan bebanan lampau, sukar untuk bertahan. Buah pinggang juga menanggung beban yang besar. Buah pinggang berperanan menapis sisa dan produk sampingan daripada proses metabolisme ubat. Ia memerlukan air yang cukup untuk beroperasi dengan lancar. Dalam keadaan kurang air, buah pinggang terpaksa memekatkan air kencing untuk menahan air, mewujudkan persekitaran yang sesuai untuk komponen berbahaya mendap dan menyebabkan batu karang. Lebih menakutkan jika kurang air berpanjangan, toksin akan kekal dalam darah, pergi ke merata tempat merosakkan organ, fungsi buah pinggang merosot perlahan-lahan hampir tanpa gejala, sehingga apabila dikesan biasanya sudah berada di peringkat, tidak boleh dipulihkan. Kesehatan otak juga tidak terkecuali. Lebih 70% otak adalah air. Jika kurang air, tisu otak akan mengecut buat sementara waktu, mengurangkan keupayaan fokus, ingatan, dan pertimbangan dengan ketara. Kajian neuroscience dalam negara melalui imbasan MRI menunjukkan warga emas yang mengalami dehidrasi mempunyai tahap penurunan kognitif yang setara dengan orang yang lebih tua tahun daripada mereka. Akibatnya, dehidrasi kronik mempercepatkan penuaan otak dan meningkatkan risiko menghidap demensia. Sakit sendi juga menjadi lebih buruk. Rawan di antara sendi kebanyakannya terdiri daripada air. Air berperanan menyerap hentakan. Kurang air menyebabkan rawan menjadi kering, geseran meningkat menyebabkan keradangan dan kesakitan yang lebih hebat. Terutamanya bagi mereka yang sedang menghidap sakit sendi artritis, kurang air adalah punca langsung yang memburukkan lagi kesakitan. Selain itu, masalah sembelit yang dialami ramai orang selepas 60 tahun juga berkait rapat dengan kurang air. Apabila kurang air, usus besar akan menyerap lebih banyak air daripada najis, menyebabkan najis menjadi keras, menyukarkan pembuangan air besar, dan boleh membawa kepada buasir atau penyumbatan usus. Keupayaan mengawal suhu badan juga merosot.
Warga emas kurang berpeluh dan fungsi kawalan suhu sudah lemah. Jika kurang akan sangat mudah keletihan atau stroke haba dalam cuaca panas. Malah pada musim yang tidak terlalu panas, jika keadaan dehidrasi terkumpul, badan juga mudah menjadi terlalu panas. Penyelesaian untuk semua masalah ini tidaklah rumit. Kuncinya ialah minum air secara strategik sepanjang hari. Sejurus selepas bangun tidur, minumlah segelas air untuk menggantikan air yang hilang selepas satu malam yang panjang. Selepas itu, sentiasa letakkan botol air di sebelah dan amalkan tabiat minum seteguk demi seteguk dengan kerap sebelum berasa dahaga. Jika cuaca panas atau sedang mengambil obat diuretik, pelawas kencing, Anda perlu menetapkan sasaran minum lebih daripada 8 gelas air setiap hari. Menetapkan penggerak telepon untuk mengingatkan minum air setiap 2 jam juga adalah cara yang baik. Jika rasa air kosong tawar dan susah diminum, tambahlah beberapa hiris limau atau timun untuk menambah rasa. Makanan yang banyak air seperti tembikai, timun, atau hidangan sup dalam makanan orang Malaysia juga sangat membantu. Meriksa warna air kencing juga adalah cara yang baik untuk memantau. Warna kuning cair bermakna cukup air, manakala warna pekat bermakna perlu tambah air segera. Orang yang paling panjang umur dan sehat di dunia tidak melihat air sebagai minuman semata-mata, tetapi sebagai asas kehidupan seharian. Badan kita melakukan beribu-ribu tindak balas kimia setiap hari dan semuanya memerlukan air. Mengutamakan minum air seperti minum obat tonik adalah titik permulaan untuk hari tua yang penuh tenaga. Mulakan semula hari ini dengan segelas air. Tabiat keempat yang secara senyap memendekkan jangka hayat bermula daripada satu aspek yang jarang disangka, memutuskan hubungan sosial dan menghabiskan terlalu banyak masa bersendirian. Secara luaran ini mungkin kelihatan hanya sebagai perbezaan gaya hidup. Anda mungkin berpikir bahwa Anda tidak mengganggu sesiapa, hanya suka bersendirian untuk keselesaan. Tetapi perubatan telah mengesahkan dengan jelas, kesepian dan pengasingan diri memudaratkan kesehatan setara dengan menghisap 15 batang rokok setiap hari. Apabila masa bersendirian meningkat, badan akan menganggapnya sebagai satu ancaman dan sistem saraf tidak dapat menghentikan keadaan stres. Semakin kurang berkomunikasi dengan orang lain, hormon stres seperti kortisol dan adrenalin semakin dirembeskan secara berterusan, membawa kepada tekanan darah tinggi, penurunan imuniti, dan mudah menyebabkan keradangan seluruh badan. Menurut satu kajian pemantauan jangka panjang warga emas di dalam negara, mereka yang terasing secara sosial mempunyai risiko menghidap penyakit jantung 29% lebih tinggi dan risiko stroke 32% lebih tinggi. Keruntuhan sistem imuniti semakin jelas. Analisis darah warga emas yang hidup sebatang kara menunjukkan sel darah putih. Mereka mempunyai tindak balas gen yang tidak normal seolah-olah sedang diserang secara berterusan. Badan bertindak balas seolah-olah sentiasa dalam keadaan bahaya, menyebabkan sumber imuniti kering, mudah terkena kanser, penyakit autoimun atau penyakit berjangkit. Lebih-lebih lagi, kesepian memberi tamparan hebat kepada kesehatan otak. Berbual, berkongsi pikiran dengan orang lain membantu otak mencipta hubungan saraf baharu. Apabila terasing terlalu lama, peluang-peluang ini hilang. Perbendaharaan kata berkurang, kelajuan tindak balas menjadi perlahan dan ingatan semakin lemah. Kajian MRI otak sebenar juga mengesahkan bahwa warga emas yang banyak bersendirian mempunyai jumlah jirim kelabu yang menguruskan ingatan dan kawalan emosi berkurang dengan ketara dan proses penuaan otak berlaku lebih cepat. Pengasingan yang berpanjangan menjadikan kemurungan hampir tidak dapat dielakkan. Manusia pada asalnya adalah makhluk sosial. Kita hidup dengan komunikasi dan empati. Apabila keperluan ini tidak dipenuhi, penghasilan bahan penghantar saraf seperti serotonin dan dopamin berkurang, mood merudum dan kesepian menjadi semakin mendalam. Masalahnya ialah kesedihan ini bukan hanya berhenti pada emosi. Ia memberi kesan buruk kepada jantung dan menghalang tidur nyenyak pada waktu malam, menghalang proses pemulihan sel. Bukan itu sahaja, semakin lama masa bersendirian, keupayaan menjaga kesehatan diri semakin menurun. Tiada siapa yang mengingatkan, tiada siapa yang memerhati. Anda mudah terlepas waktu makan, lupa makan ubat, atau mengabaikan tanda-tanda luar biasa pada badan. Akhirnya, sikap membiarkan diri sendiri ini menyebabkan banyak masalah kesehatan menjadi lebih buruk pada masa yang sama. Untuk keluar daripada pengasingan ini memerlukan usaha yang sedar.
Walaupun tidak rasa berminat, cobalah sertai perjumpaan berkala seminggu sekali. Klub membaca buku, persatuan berkebun, persatuan rakan sebaya, atau aktiviti sukarelawan di masjid, surau, kuil, atau gereja, apa sahaja pun boleh. Apa yang penting bukan apa yang dibuat, tetapi kekerapannya. Bertemu wajah-wajah yang dikenali secara kerap akan secara semula jadi menimbulkan hubungan. Menelepon atau membuat panggilan video kepada keluarga dan kawan-kawan pada waktu yang ditetapkan setiap minggu juga sangat bagus. Sila catat dalam jadwal seperti jadwal pemeriksaan dokter dan patuhinya. Jika boleh, jangan makan seorang diri, kongsikan hidangan dengan seseorang. Hanya dengan makan bersama pun membantu menstabilkan emosi dan keseimbangan nutrisi. Jika keadaan mengizinkan, membela haiwan peliharaan juga sangat berkesan, terutamanya membela anjing. Anda perlu membawanya berjalan setiap hari. Dari situ, secara semula jadi melangkah keluar dan mudah bertegur sapa dengan orang lain. Perbuatan itu sendiri sudah mempunyai kesan mengurangkan kepekatan hormon stres. Jika Anda pernah mempunyai kerjaya profesional, pertimbangkan untuk bekerja sambilan atau memberi perundingan. Bukan untuk tujuan cari duit, tetapi karena tabiat bekerja dan berkomunikasi setiap hari akan meniupkan semangat hidup ke dalam kehidupan. Menyertai sukarelawan di sekolah rendah, hospital, atau pusat kebajikan juga adalah pilihan yang hebat. Kegembiraan apabila membantu orang lain membantu memulihkan tujuan hidup dan mencipta hubungan rapat dengan komuniti. Orang yang panjang umur di dunia tidak ada yang terkecuali dalam penglibatan aktif berinteraksi antara generasi dan menyertai aktiviti komuniti. Hubungan bukan satu pilihan, tetapi syarat biologi wajib untuk hidup panjang umur selepas 60 tahun. Sekarang masih belum terlambat. Satu sapaan hangat, satu perbualan kecil, satu panggilan telepon ringkas juga boleh menjadi permulaan perubahan kesehatan Anda. Tabiat kelima, dan merupakan tabiat maut yang ramai orang abaikan, mengambil banyak jenis ubat serentak tanpa pemeriksaan berkala. Pagi petang makan obat dengan disiplin, Anda mungkin fikir Anda sedang menguruskan kesehatan dengan sangat baik. Walau bagaimanapun, polifarmasi mengambil FIFA jenis obat atau lebih dalam jangka masa panjang boleh mencipta masalah yang lebih menakutkan daripada penyakit itu sendiri. Terutamanya apabila sudah berumur, keupayaan detoksifikasi hati dan buah pinggang merosot, kelajuan metabolisme obat menjadi perlahan, jadi walaupun makan ikut dos yang betul, ketoksikan terkumpul dalam badan tetap semakin besar. Masalahnya ialah obat-obat ini sering dipreskripsikan oleh pakar yang berbeza tanpa meneliti interaksi antara satu sama lain. Contohnya kes Puan Rohana yang tinggal di Kuantan. Dia diberikan obat darah tinggi di bahagian kardiologi, obat kencing manis di bahagian endokrin, dan obat tahan sakit anti radang di bahagian tulang dan sendi. Jumlahnya setiap hari dia makan sehingga atan jenis obat. Gabungan obat-obat ini tidak pernah diuji secara klinikal dan sukar bagi sesiapa meramalkan kesan sampingan apa yang akan berlaku. Hakikatnya, mengambil banyak obat serentak sebegitu sering melahirkan gejala baharu, membawa kepada penambahan obat lain, membentuk satu kitaran ganas di mana obat kembali menjadi racun yang merosakkan badan. Pengumpulan obat ini boleh menyebabkan pening, kekeliruan, terjatuh, malah kerusakan organ dalaman. Dalam banyak kes, gejala-gejala ini disalah anggap sebagai faktor usia tua, tetapi sebenarnya kemungkinan besar ia adalah tindak balas akibat ketoksikan obat. Terutamanya, kandungan obat yang menyekat bahan penghantar saraf yang diperlukan untuk ingatan dan pembelajaran akan meningkatkan risiko demensia dengan ketara. Satu kajian menunjukkan pengambilan gabungan pelbagai obat yang mengandungi bahan ini biasanya ada dalam obat darah tinggi, obat tidur, obat alahan, obat pundi kencing, meningkatkan kadar menghidap demensia sehingga 54%. Risiko terjatuh juga meningkat tinggi. Satu obat menurunkan tekanan darah, obat lain menyebabkan pening, ditambah pula obat yang mengaburkan penglihatan. Apabila dimakan bersama, hanya sekadar berdiri pun meningkatkan risiko kemalangan. Terjatuh adalah salah satu kemalangan yang paling kerap membawa kepada kematian dalam kalangan warga emas. Namun begitu, perubahan akibat obat ini sering diabaikan dengan pemikiran mesti sebab aku dah tua. Selain itu, obat juga secara senyap mengeringkan nutrisi dalam badan.
Ubat kolesterol mengurangkan koenzim Q10 yang penting untuk jantung dan otot. Ubat diuretik membuang mineral penting seperti kalium, magnesium. Ubat penyekat asid perut menghalang penyerapan kalsium, zat besi, vitamin B12. Akibatnya ialah menyebabkan keletihan, lemah otot, kurang darah, dan sekali lagi membawa kepada perlu makan ubat tambahan lain. Beban ekonomi juga tidak boleh dipandang ringan. Setiap bulan menghabiskan ratusan malah ribuan ringgit duit ubat menyebabkan Anda tidak lagi mempunyai uang lebihan untuk melabur pada makanan yang baik, pemeriksaan kesehatan menyeluruh, bersenam atau bergaul dengan kawan-kawan perkara-perkara yang sebenarnya membawa kesehatan. Ubat sepatutnya menjadi alat melindungi kesehatan, bukan menjadi pusat yang menghakis kualiti hidup. Langkah pertama untuk menyelesaikan masalah ini sangat mudah. Semak semula semua jenis ubat yang sedang digunakan dan sasarkan untuk mengurangkan atau menghentikan ubat yang tidak perlu. Pastikan Anda melakukan penilaian ubat secara menyeluruh dengan dokter yang merawat atau ahli farmasi sekurang-kurangnya setahun sekali. Anda juga boleh memanfaatkan perundingan penggunaan obat di farmasi-farmasi besar. Sila bawa semua obat hospital, suplemen kesehatan, obat tradisional, vitamin, pelekat tahan sakit untuk mendapatkan nasihat. Sila tanya soalan untuk setiap jenis obat. Obat ini sebenarnya untuk rawat gejala apa? Sekarang adakah mesti kena makan? Jika berhenti, adakah ada perubahan? Jika obat tabiat hidup, adakah boleh kurangkan obat ini? Banyak jenis obat yang Anda makan sebagai satu tabiat sepanjang tempoh yang lama sebenarnya mungkin tidak lagi diperlukan. Mengurangkan atau menghentikan obat di bawah bimbingan dokter boleh menjadi peluang untuk meningkatkan kualiti hidup. Tabiat mengkatat keadaan badan mengikut waktu dalam sehari juga sangat membantu. Jika gejala seperti pening, mengantuk, pedih ulu hati, susah tidur, muncul sejurus selepas makan sesuatu jenis obat, maka itu mungkin kesan sampingan yang jelas bukan sebab penuaan. Mengkatat adalah perlu supaya tidak terlepas isyarat-isyarat tersebut. Kajian menunjukkan warga emas yang berjaya mengurangkan ubat-ubat yang tidak perlu telah merasakan peningkatan kualiti hidup yang jauh lebih ketara berbanding menambah ubat baharu. Titik persamaan orang yang menua dengan cara paling sehat ialah meminimumkan ubat-ubatan, memaksimumkan makanan sehat, pergerakan, dan irama hidup yang teratur. Sudah tiba masanya mengubah arah dari kehidupan bergantung kepada obat kepada kehidupan mendengar sendiri dan melaraskan isyarat badan. Mengurangkan obat mungkin adalah permulaan kepada kesehatan yang sebenar. Sebentar tadi adalah FIFA tabiat. Meninggalkan sarapan, duduk diam di satu tempat, kekurangan air kronik, memutuskan hubungan sosial, dan makan obat tanpa kawalan. Semuanya adalah gaya hidup yang kita sendiri boleh ubah. Perkara paling hebat ialah walaupun selepas 60 tahun, badan kita masih mempunyai keupayaan untuk bertindak balas dengan perubahan dan memulihkan diri sendiri. Apabila Anda mula bersarapan cukup protein, bersenam secara tetap, minum air dengan kerap, berhubung dengan orang ramai, dan menyemak untuk mengurangkan ubat, Anda bukan sahaja menyikat kemerosotan, tetapi juga boleh menghidupkan semula fungsi-fungsi yang telah rosak. Hakikatnya, ramai orang yang mengubah fifth tabiat ini telah merasakan perbedaan ketara hanya selepas beberapa minggu. Pikiran lebih cerdas, badan lebih bertenaga, tidur lebih nyenyak, dan tenaga harian berubah sepenuhnya. Usia hanyalah angka, tidak bermaksud takdirnya mesti menjadi lemah. Cara kita memilih setiap hari akan menentukan sama ada itu kehidupan hanya untuk bertahan atau hari tua yang penuh dengan tenaga hidup. Hidup lama bukan satu-satunya matlamat. Hidup sehat, bermarwah, dan menikmati kehidupan barulah umur panjang yang sebenar. Permulaannya tidaklah sukar. Jika menonton video ini dan rasa saya pun kena berubah, maka keazaman itu sudah pun menjadi langkah pertama. Jika rasa video ini perlu untuk seseorang, sila kongsikan segera kepada saudara mara atau kawan-kawan yang berumur lebih 60 tahun. Hanya satu perkongsian juga boleh menjadi peluang mengubah hidup seseorang. Jika video ini bermanfaat, sila tekan butang suka. Dan untuk tidak terlepas maklumat kesehatan berharga seperti ini, sila tekan langgan dan hidupkan lonceng notifikasi. Zaman paling sehat tuan-tuan dan puan-puan masih belum berakhir, sekarang barulah permulaan yang sebenar.
Saluran kesehatan warga emas akan sentiasa menemani tuan-tuan dan puan-puan di jalan itu. Mahu hari esok lebih sihat, sila bertindak bermula sekarang. Saya, Dr. Mohad Rizal, mengucapkan selamat maju jaya